Salam sejahtera kepada Dr. Haslinda Hasan. Nama saya pun YG, nombor metrik saya 279021 dan saya adalah ketua kumpulan kepada grup 19. Hari ini kita akan membentangkan tentang pencemaran sungai di Malaysia. Punca-punca pencemaran sungai di Malaysia. Yang pertama sekali adalah pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat. Hal ini dikatakan demikian, isu pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang adalah disebabkan oleh sikap pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pertumpahan minyak yang berlaku disebabkan oleh kapal kebocoran tangki minyak atau kemalangan antara kapal-kapal. Di samping itu, aktiviti pembalakan yang tidak dikawal ini menyebabkan struktur tanah menjadi lemah dan ia mudah terhakis dan mengalir bersama air hujan ke sungai. Seterusnya, aktiviti pertanian jugalah salah satu punca pencemaran sungai di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian. Penggunaan racun serangga dan bahan kimia yang terlebih mengalir ke dalam sungai. Akhirnya, pembuangan sampah sarap oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab juga salah satu punca pencemaran sungai di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian, mereka malas untuk membuang sampah sarap ke dalam tong sampah yang sedia ada atau yang disediakan oleh kerajaan. Kesan-kesan pencemaran sungai yang berlaku di Malaysia. Kesan terhadap pembinaan negara dan bangsa. Yang pertama sekali, menjejaskan pendapatan dan sumber tempatan nelayan. Hal ini dikatakan demikian, pertumbuhan plankton terbantu disebabkan air yang tercemar dan hidupan air yang tinggal di kawasan air kotor akan berpindah ke habitat yang lebih selamat. Tumpahan minyak menyebabkan segala peralatan nelayan rosak dengan meningkatkan kos pemulihan. Ini menyebabkan kekurangan hidupan air tersebut pastinya akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan yang sering bergantung pada sumber laut atau sungai. Di samping itu, membebankan kos kerajaan juga salah satu kesan terhadap pembinaan dan negara bangsa. Hal ini dikatakan kerana kos pembersihan akan meningkat dan kerajaan membuat perubahan, namun sebalik perubahannya adalah lebih kepada pencemaran sungai yang sudah mencapai tahap kritikal. Itu yang ini akan membazir pendapatan kerajaan kerana pembangunan negara adalah lebih penting berbanding dengan membersihkan kawasan-kawasannya. Selain itu, nilai keindahan alam dan industri pelancongan juga salah satu kesan terhadap pembinaan negara dan bangsa. Tumpahan minyak yang kelihatan di sungai akan mewujudkan bau yang tidak selesa kepada penduduk yang tinggal di kawasan sekitar dan pelancong dari luar bandar. Ini pencemaran marin boleh menjejaskan kedatangan pelancong. Sektor-sektor yang terlibat adalah sektor perhotelan, pengangkutan restoran, pemandu pelancong dan peruncitan akan terjejas. Akhir sekali, menjejaskan aktiviti rekreasi. Sungai dan tasik yang digunakan untuk sebagai berekreasi, untuk berenang, berkayak dan memancing ikan akan menghilang fungsinya. Oleh itu, ekonomi negara semakin menjejas. Rakyat Malaysia berkurang menggunakan dan tidak membayar wang sehingga pendapatan kerajaan akan berkurang dan ekonomi akan terjejas. Kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini dikatakan demikian pada 18 Mac 2020 sehingga kini Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bagi menekan penularan wabak COVID-19. Ini menyebabkan semua sektor industri perlu dihentikan semasa PKP ini dan ini telah menyebabkan keadaan positif kepada air kerana kualiti air semakin baik kerana tidak ada sektor perkilangan yang membuang sisa-sisa toksik ke sungai. Ini telah menyedari kebanyakan rakyat sedar bahawa keadaan yang serius dalam pencemaran sungai di Malaysia. Oleh itu, penduduk Malaysia haruslah mematuhi perintah kerajaan dengan mengurangkan aktiviti yang akan menyebabkan pencemaran sungai di Malaysia. Sekarang, saya akan menjemput rakan saya untuk meneruskan perbentangannya. Apa khabar doktor dan salam sejahtera. Nama saya Loh Hong Kai. Nombor metrik saya ialah 279036.
Hari ini, saya akan menyambung pembentangan dari ketua kumpulan saya dengan membentangkan cara-cara mengatasi pencemaran sungai di Malaysia dan juga keseluruhan kesimpulan daripada kajian kumpulan kami. Sungai merupakan nadi kehidupan kepada semua hidupan termasuk manusia, haiwan, tumbuhan, dan hidupan yang lain-lain. Terdapat pelbagai jenis cara untuk mengatasi pencemaran sungai di Malaysia. Antaranya ialah kerajaan perlu mengadakan kempen cintai sungai. Pihak kerajaan wajib mengadakan kempen-kempen yang berkaitan dengan tajuk memelihara dan memulihara sungai supaya dapat meningkatkan kesedaran orang ramai di Malaysia mengenai kepentingan sungai. Di samping itu, cara untuk mengatasi pencemaran sungai di Malaysia ialah peranan pihak sekolah, iaitu menjalankan pendidikan mengenai alam sekitar. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mendidik para pelajar mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar, terutamanya menjaga kebersihan sungai. Cara yang ketiga untuk mengatasi pencemaran sungai di Malaysia ialah ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik anak-anak tentang pemeliharaan sungai. Seperti yang dikatakan sebelum ini, sungai menjadi sangat penting kepada hidupan, terutamanya manusia kerana sungai merupakan sumber air yang utama kepada kegunaan seharian. Oleh itu, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak untuk menjaga khazanah ini dengan baik. Cara yang keempat untuk mengatasi pencemaran sungai di Malaysia ialah peranan media massa. Contohnya televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Pihak media massa perlu sentiasa menebarkan kepentingan menjaga kebersihan sungai di televisyen, radio dan internet supaya pencemaran sungai dapat dielakkan. Akhirnya, cara yang kelima untuk mengatasi pencemaran sungai di Malaysia ialah kerajaan perlu mengetatkan undang-undang untuk melarang pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Kerajaan perlu mengetatkan undang-undang iaitu mendenda mana-mana orang yang terlibat secara langsung dengan aktiviti yang mencemarkan persekitaran seperti sungai yang berlawanan dengan segala peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan boleh dikenakan dengan hukuman yang keras dan berat. Kesimpulan, sungai merupakan sumber air yang penting kepada manusia. Permintaan yang kian meningkat dan pencemaran sungai yang kian meningkat sudah menjadi dua isu yang utama yang perlu diatasi. Pencemaran sungai yang berlaku daripada beberapa punca seperti pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dikawal, aktiviti pembalakan yang tidak terkawal dan lain-lain, telah menyebabkan pelbagai kesan-kesan negatif dari aspek ekonomi dan sosial kepada negara terhadap semua lapisan masyarakat. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat harus mengambil iktibar dan berusaha mengekang masalah pencemaran sungai yang dijangka akan semakin meruncing pada masa hadapan demi untuk memberi sungai yang bersih kepada kepentingan semua orang dan generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.